Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nizwan bin Muslim daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Salam sejahtera kepada rakan-rakan pendidik dan pembentang. Pada kali ini saya akan berkongsi kepada rakan-rakan semua kertas konsep kajian saya yang bertajuk Model Integrasi Bahasa Arab Pemasaran untuk Pempromosian Produk Usahawan PKS B40 atau B40 di peringkat global. Okey, dalam pembentangan kali ini saya ada 5 tema topik bermula dengan pengenalan, objektif kajian, sorotan literatur, metodologi dan juga kesimpulan. Okey. Sebagaimana kita biasanya adalah bahasa Arab ni berkaitan tentang untuk memahami teks agama, untuk tujuan akademik, itu sahaja biasanya yang di Malaysia ni lah. Jadi dalam kajian saya ini, saya cuba mengaitkan bahasa Arab ini dalam konteks Malaysia, terutama dalam konteks usahawan PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana SME, kerana ia merupakan salah satu tulang belakang kepada pemangkin utama ekonomi negara. Oleh kerana itu kita dapat lihat banyak inisiatif kerajaan yang diambil lah. Antaranya kerajaan menyasarkan 250,000 usahawan daripada B40 ini dapat kita lahirkan dalam tempoh 5 tahun. Okey, kemudian kita ada dasar keusahawanan nasional yang bertemakan Malaysia Negara Keusahawanan menjelang 2030. Adapun begitu, antara cabaran yang dihadapi oleh usahawan PKS ini dari aspek pemasaran lah. Okey, antara sebagaimana yang dikatakan oleh Rajuddin dan Alias, di mana tahap pengurusan pemasaran dalam industri PKS berada pada tahap yang sederhana, terutama nak menembusi pasaran luar negara seperti negara-negara Arab. Walau sekalipun kita mempunyai potensi yang baik kerana PKS ada produk-produk halal yang boleh kita ketengahkan lah. Dan kita pun kerajaan melalui program tersebut ada menggunakan Malaysia Food for Ummah melalui FAMA. Maka aspek bahasa pemasaran dalam bahasa ibunda di negara-negara Gulf country, terutamanya negara-negara teluk, sangat peranan yang penting dalam mempengaruhi pembelian, sebagaimana dikatakan oleh Kulthum pada tahun 2017, dan ia merupakan satu proses pengantarbangsaan pasaran produk. Sebab kita maklum tadi PKS mempunyai produk halal yang banyak lah. Okey. Jadi antara objektif kajian ini ada 3 objektif yang utama, iaitu objektif pertama, mengenal pasti penggunaan bahasa Arab yang diperlukan dengan aktiviti pemasaran produk-produk usahawan pelbagai kaum PKSB 40 ke negara-negara Arab teluk. Kerana kita tak fokuskan pada negara Melayu Islam saja. Yang penting produk tersebut halal dan daripada B40, PKS B40, untuk macam mana nak bantu mereka untuk kita ketengahkan ke negara-negara teluk terutamanya. Kedua, menganalisis perkataan ataupun perasa bahasa Arab untuk tujuan pemasaran dan pempromosian produk PKS ini, yang mana kita mengambil kira aspek kesesuaian tempat dan budaya masyarakat Arab tersebut juga kita ambil kira. Nombor 3, membina model integrasi bahasa Arab pemasaran untuk produk usahawan PKS B40 melalui konsep pemadadan antara bahasa sumber, terutama bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dan bahasa sasaran iaitu bahasa Arab berdasarkan hasil analisis 1 dan 2 tadi. Okey. Kalau kita lihat kepada kajian-kajian lepas yang berkaitan tentang kajian ini atau topik ini, yang mana bahasa Arab pemasaran ini boleh dikategorikan sebagai bahasa Arab ataupun bahasa untuk tujuan khusus lah. Walau bagaimanapun, banyak kajian-kajian bahasa Arab untuk tujuan kerjaya dan konteks Malaysia ini yang hanya pernah dijalankan dalam konteks pelancongan, sama pelancongan Islam, ataupun yang berkaitan dengan bahasa Arab untuk tujuan diplomasi, ketenteraan, terutama di kalangan kagat, dan juga deteksi, dan juga yang terbaru ni perpustakaan. Kita tak nampak lagi kajian yang berkaitan tentang dalam ekonomi ataupun terutamanya melibatkan keusahawanan Islam. Bahasa Arab mempunyai kaitan dengan keusahawanan yang melibatkan golongan B40 ini.
Jadi masih belum mendapat perhatian pengkaji, sedangkan keperluannya ada, sebagaimana pihak pharma yang menyasarkan usahawan produk agro dapat menembusi pasaran negara Teluk secara khusus negara Teluk pada tahun 2000, pada tahun ini lah 2020. Maka dalam kajian-kajian yang melibatkan bahasa, psikologi, sosial budaya dan pemasaran, saya dapat lihat bahawa bahasa mampu meningkatkan kuasa memujuk pelanggan, terutamanya kalau bahasa pemasaran tersebut digunakan dalam bahasa ibunda pelanggan tersebut. Bahasa asing mempunyai okey. Kemudian dalam konteks bahasa Arab pula, bahasa Arab merupakan bahasa asing yang mempunyai jumlah penutur yang sangat ramai, yang mana mereka Lewis Carey dan Fanning 50% daripada keseluruhan penduduk dunia adalah bertutur dalam bahasa Arab. Ini hanya sekadar mengambil native speaker saja. So bahasa Arab merupakan yang paling banyak dituturkan lah. Di samping faktor budaya yang perlu diambil kira dan juga faktor psikologi. Manakala kajian-kajian berkaitan dengan produk usahawan PKS ke peringkat global, PKS berupaya mengeluarkan barangan yang tidak mendapat perhatian oleh industri besar. Contoh macam makanan ni, pau contohnya kan. Okey, dengan dekat sini ni. Okey. Tapi ini dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah. Jadi tujuan kita adalah untuk cuma nak bantu untuk mempromosikan kepada ke GCC ni, khususnya dalam industri makanan dan minuman. Okay? Kicap macam pau tadi saya tunjuk. Walaupun PKS tidak boleh bergantung kepada tanda halal. So PKS sekarang ni dia tak boleh hanya ada tanda halal pun dah cukup dah untuk meyakinkan pelanggan ataupun pengguna kita yang Muslim untuk membeli. Sekarang dia tak boleh mandai dengan hanya tanda halal saja. Maka perlu ada inisiatif yang lain lah. Produk halal ini perlu dilihat dan diambil dari berbagai kaum yang ada di Malaysia, sebagaimana yang saya cakap tadi. Okey. Maka kajian ini menggunakan mengambil pendekatan kualitatif, mana setiap persoalan kajian ini sebagaimana dalam slide dinyatakan. Okey, contoh banyak objektif. Pertama, kita menggunakan tinjauan lapangan bersasar, yang mana analisis data ini bukan dalam analisis dokumen. Yang kedua, objektif kedua tadi, penggunaan data melalui teks iklan berbahasa Arab, mana kita cuba kumpul teks iklan yang melibatkan berbahasa Arab dan juga membuat separa berserta dengan pelanggan Arab, sebab kita nak tengok dari segi psikologi dan juga behavior, macam mana mereka persepsi mereka terhadap produk-produk Muslim yang dihasilkan oleh PKS B40 ini supaya dapat diterima di negara-negara Teluk. Okey, kemudian selepas kita buat analisis soalan 1 dan 2 tadi, kita cuba membina model bahasa Arab pemasaran untuk produk usaha KSB 40 melalui konsep pemadanan antara bahasa sumber dan juga bahasa sasar tadi. Yang mana dalam yang ketiga kita akan cuba menggunakan pendekatan design and development research DDR, iaitu yang melibatkan 4 fasa. Pertama, analisis keperluan daripada bentuk tadi, kedua, reka bentuk, ketiga, pembangunan dan penilaian. Jadi inilah rupa bentuk model integrasi bahasa Arab pemasaran berasaskan nilai. Okey, yang mana kita ada produk. Okey, sebagai contoh kita ada produk. Dan dalam produk ada deskripsi, macam mana ciri-ciri produk tersebut, kualiti, harga, edaran, ataupun kalau makanan tu kita ada ingredients. Okey, kemudian kita perlu lihat pelanggan mana yang kita pelanggan dengan GCC, dan juga bahasa pemasaran, bahasa ibunda pengguna pasaran itu iaitu bahasa Arab. Kemudian kita juga akan terapkan dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pemasaran, iaitu penggunaan bahasa Arab itu perlu tepat dan jelas, jujur, mana tidak berlebihan, mana kita tidak menggunakan ayat-ayat yang bombastik hanya sekadar nak menarik perhatian, sedangkan isinya tidak begitu. Kemudian kita tidak ada unsur penipuan, helah ataupun boleh ayat-ayat yang boleh mengelirukan. Okey, kemudian kita akan lihat juga sosial, budaya, psikologi atau faktor ni lah. Okey, dan kita tengoklah apakah platform yang sesuai sama ada kita menggunakan konvensional ataupun media baru. So inilah bentuk ataupun model integrasi bahasa Arab pemasaran yang dicadangkan, yang melibatkan kitaran. Maknanya proses ini sentiasa berlaku dan penambahkan sentiasa berlaku dari semasa ke semasa untuk kita menghasilkan bahasa Arab pemasaran yang mampu untuk persuade, selain daripada inform, kita juga untuk persuade.
Ini antara contoh pengaplikasian tadi, mana kita ada bahasa mana inilah bahasa sumber dia, dan ini yang diterjemahkan. So kesimpulannya, kajian ini dapat memberi manfaat yang besar kepada bukan sahaja kepada usahawan PKS B40 dan juga pengguna, tetapi kepada negara, yang mana negara kita dapat merealisasikan dasar keusahawanan nasional, dan juga global selari dengan SDG, iaitu pertumbuhan ekonomi dan kerja yang baik, dan juga membuka ruang kepada pendidikan yang baru, terutamanya dalam bidang linguistik, terapan psikolinguistik, sosiolinguistik, dan juga terjemahan dan juga keusahawanan Islam. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Kalau ada sebarang pertanyaan atau lebih, boleh hubungi saya melalui alamat email di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.